Baik. Kedudukan dia, kalau kita tengok Mekah dengan Madinah, bayangkan ni Madinah dan ini Mekah. Sebenarnya kedudukan Bani Mustalik tu lebih hampir kepada kota Mekah, jauh daripada kota Madinah. Di situ ada satu wadi yang disebut Wadi Qudai. Di Wadi Qudai ni ada satu tempat sumber air. Yang utama pada masa tu sumber air inilah yang disebut Muraisi'. Jadi sebab tu perang ni dinamakan perang Bani Mustalik, sebab sememangnya lawan Bani Mustalik. Perang ni juga nama Muraisi' sebab tempat berlaku peperangan tu di satu sumber air bernama Muraisi'. Jadi bila peperangan berlangsung, memang tentera Islam telah berjaya mengalahkan tentera-tentera Bani Mustalik. Tetapi yang jadi masalahnya, yang dihadapi oleh tentera Islam, kerana yang bergabung dengan tentera Islam tu terdiri daripada golongan-golongan munafik ni Bani dah. Munafik yang mengaku dan berpura-pura masuk Islam ni antara tentera yang berada dalam barisan tentera Islam. Jadi faham sendirilah orang munafik bila terlibat dengan perang ni, mereka akan berat hati nak turun ke medan perang. Lepas tu mereka suka melakukan provokasi dan kekacauan di dalam barisan tentera Islam sendiri. Terutama daripada musuh ketat munafik lah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ada permasalahan sentiasa dengan golongan munafik. Sama seperti perang Uhud dulu pun. Perang Uhud dulu pun ada masalah dengan golongan munafik juga, sehingga terjadi perang mulut dan Abdullah bin Ubay ni bawa balik sebahagian tentera-tentera kembali ke kota Madinah. Kali ini pun dia buat onar lagi. Walaupun begitu, Allah bagi kemenangan kepada tentera Islam mengatasi golongan Bani Mustalik. Jadi bila golongan Bani Mustalik ni kalah, ketua dia Al-Haris bin Abu Dirar ni awal lagi lari. Jadi bila lari, peperangan ni mengorbankan banyak korban sebenarnya. Ramai tentera-tentera lelaki daripada galangan Bani Mustalik, ramai yang terkorban. Yang termasuk terkorban ialah suami kepada Juwairiyah tu sendiri. Juwairiyah sebelum ni dah kahwin dengan anak pakcik dia, sepupu dia yang bernama Musafi bin Safwan. Musafi bin Safwan. Jadi suami dia terbunuh. Lebih sedih dan parah, bukan setakat suami dia terbunuh, tapi dia sendiri terlibat dalam menjadi tawanan perang di kalangan wanita. Bapak dah lari dah, kemudian suami pula meninggal, dia pula jadi wanita tawanan perang kepada tentera-tentera Islam. Yang tawan dia pada masa tu ialah sahabat Nabi yang bernama Sabit bin Qais bin Saman al-Ansari. Jadi dibawa dan dikumpulkan di kalangan tawanan-tawanan tentera Islam. Baik, bila kita tengok perang Bani Mustalik ni, kita pi kepada Juwairiyah. Sebab inilah punca mengapa Juwairiyah berkahwin dengan Rasulullah. Dan ada satu perkataan yang special yang keluar daripada mulut Aisyah sendiri, iaitu isteri Rasulullah yang terlibat secara langsung dalam peperangan ni. Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang mempunyai banyak keberkatan terhadap kaum dia melebihi Juwairiyah. Aku tak pernah tengok seorang wanita yang dia ni ada keberkatan pada diri dia dan membawa keberkatan kepada kaum dia lebih daripada Juwairiyah. Apa maksud perkataan Aisyah? Juwairiyah ni asal nama dia Barrah. Asal nama dia Barrah, kemudian bila dia kahwin dengan Nabi, lalu Nabi tukar nama dia Juwairiyah. Jadi nama betul dia ialah Juwairiyah binti bapak dia lah, pemimpin Bani Mustalik, binti Al-Haris, Al-Haris bin Abu Dirar, Abu Dirar bin Habib, Habib bin Aid, Aid bin Malik, Malik bin Juzaimah, Juzaimah bin Mustalik. Jadi Bani Mustalik ni ambil daripada nama nenek moyang mereka yang sememangnya nama Mustalik, Mustalik bin Khuza'ah. Jadi mereka ni daripada Bani Khuza'ah. Baik. Dan dia ni adalah seorang anak pemimpin. Otomatik bila dia ni anak pemimpin, dia wanita yang cukup dihormati oleh masyarakat dan kaum dia.
Dia juga dianggap sebagai wanita yang paling banyak ilmu di kalangan wanita Bani Mustalik dan yang paling mempunyai budi pekerti yang mulia sesuai dengan kedudukan dia sebagai anak pemimpin Bani Mustalik. Bapa dia Al-Haris ni adalah salah seorang musyrikun. Bila sebut musyrikun, tergolong daripada galangan penyembah berhala. Baik, bila mana kata selepas dia tewas dalam peperangan ni, dia lari, anak dia jadi tawanan. Dan inilah bermula di mana Aisyah menuturkan perkataan ini. Kita boleh tengok perkataan-perkataan Aisyah ni dalam kitab Tabaqat, iaitu Tabaqat Ibnu Sa'ad, kitab sejarah yang besar. Permulaannya bila dia jadi tawanan ni, Rasulullah telah mengumpulkan tawanan-tawanan perang wanita. Rasulullah kumpul semua tawanan perang-perang wanita ini. Kemudian Rasulullah membahagikan dan menyisihkan 1/5 daripada mereka. Hak mana bahagian tawan ini Rasulullah asingkan 1/5. Jadi daripada jumlah 1/5 tadi, Rasulullah bahagikan kepada sahabat-sahabat Islam untuk dijadikan sebagai hamba mereka. Jadi hak mana tentera berkuda, memang Rasulullah bagi lebih. Dalam ghanimah mana-mana perang pun tentera berkuda akan bagi lebih. Jadi tentera berkuda setiap seorang dapat 2 wanita. Bagi tentera selain berkuda dapat seorang. Jadi bila duk bagi-bagi ni, kena time Juwariyah tu jatuh kepada memang sahabat yang tawan dia dalam perang tu, yang kita sebut tadi, Sabit bin Qais bin Saman Al-Ansari. Jadi dapat kat dia, dapat kat Sabit bin Qais tadi. Jadi Aisyah sebut, masa tu aku sedang berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul mungkin berbincang sesuatu perkara, tiba-tiba datanglah Juwairiyah tadi. Juwairiyah datang kepada Rasulullah mengadukan permasalahan dia. Dia tunduk depan Rasulullah dengan penuh kehinaan, penuh hiba, mengenangkan bapa dia dah melarikan diri daripada peperangan ni, tinggal dia pula kematian suami, dan dia pula jadi tawanan Rasulullah dan sahabat-sahabat Islam lain. Jadi bila Rasulullah dengar, Rasulullah jadi terharu. Jadi dia kata, kamu ni jadi milik siapa? Dia kata, aku sekarang ni jadi milik di bawah tanggungan sahabat kamu Sabit bin Qais. Tetapi dia telah membebani aku dengan 9 keping emas untuk pembebasan aku. Jadi sebenarnya dalam mana-mana tawanan ni, dia ada satu lagi bentuk untuk kita bebaskan diri ini. Ada macam-macam cara yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai contoh, seseorang itu boleh menebus dirinya dengan harta dia. Sekiranya dia berjanji, dia ni ditawan, okey, kalau aku nak bebaskan diri, berapa aku perlu bayar harga wang tebusan? Contohlah, kita kata tuan kita tu nak kata, aku nak, kalau kamu nak bebas 10,000 dirham. Jadi kita bayar 10,000 dirham, kita jadi bebas. Ataupun masa peperangan-peperangan awal tu yang tak mempunyai harta, cara Rasulullah nak bebaskan mereka, Rasulullah guna kemahiran dan kepakaran mereka. Contoh, ada sebahagian sahabat Nabi ni tak erti baca, tak erti menulis. Jadi mana-mana tawanan perang yang ada kepakaran membaca dan menulis, Nabi suruh ajak sahabat dia. Seorang tawanan ajak 10 orang sahabat Nabi sampai reti baca, sampai reti tulis, lepas tu dia bebas. Jadi dia boleh guna kepakaran dia tu untuk penebusan atas diri dia. Jadi maksud kepada perkataan Juwairiyah, Sabit bin Qais telah membebani aku dengan 9 keping emas. Maksudnya Sabit kata, kalau kamu nak bebas, kena bagi kat aku 9 keping emas. Oh, besar tu 9 keping tu. Tak tahulah keping-keping tu besar mana. Tapi kalau kita boleh kena sekilo setongkol tu, 9 kilo jenuh ada. Tapi Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, mahu atau tidak, kalau aku berikan satu solution yang lebih baik daripada apa yang disebutkan oleh Qais. Jadi dia tertarik dengan tawaran Rasulullah. Jadi bagaimana wahai Rasulullah, apa maksud perkataan kamu tu? Aku sendiri yang akan membayarkan bagi pihak kamu, iaitu 9 keping emas, dan aku akan menikahi diri kamu.
Aku akan bayar 9 keping wang emas, bukan wang emas, 9 keping emas, dan aku akan berkahwin dengan kamu. Apa pandangan kamu? Lalu Juwairiyah menjawab, wahai Rasulullah, aku bersetuju dan menerima tawaran itu. Lalu Rasulullah bersabda, insya-Allah aku akan laksanakan apa yang akan aku sebutkan tadi. Jadi bila Rasulullah sebut demikian, maksudnya lamaran Rasulullah terhadap siapa? Terhadap Juwairiyah tadi seolah-olah satu masa di sisi sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah tu, Rasulullah bakal menjadikan Juwairiyah sebagai isteri dia. Maka hak mana-mana ada tawanan sebelum ni, lalu sahabat secara serentak menyebut apa? Mana mungkin kita akan menjadikan ipar-ipar Rasulullah sebagai orang tawanan kita. Maksud dianya, antara orang yang kena tawan tu automatik adik-beradik Juwairiyah, anak beranak Juwairiyah. Jadi bila Nabi kahwin dengan Juwairiyah, jadi tak rasa tak masuk akal lah kalau kita nak menjadikan ipar-ipar Nabi ni orang tawanan, lalu mereka sepakat membebaskan balik. Jadi 100 keluarga, daripada hak ni pun tak mau, hak ni pun tak mau, hak ni bebas, 100 keluarga dah terbebas. Jadi inilah maksud yang dikatakan oleh Aisyah, tidak ada seorang wanita yang mempunyai keberkatan pada diri dia dan memberi keberkatan kepada ahli keluarga dia kecuali Juwairiyah.